Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haikal bin Muhammad Nur. Hari ini saya akan mengulaskan sedikit sebanyak tentang pengenalan secara umum permainan kertu ini. Baik, pertama sekali, permainan kertu ini adalah berasal daripada Kelantan dan orang ramai tak tahu tentang kewujudan permainan ini. Malah orang Kelantan sendiri pun ramai tak tahu tentang permainan ini. Jadi dengan inisiatif ini dapatlah kami menyebarkan permainan ketuk ini dengan lebih mendalam kepada masyarakat di luar sana. Sejarah ketuk secara ringkasnya ialah ia digunakan untuk menghalau burung-burung daripada mencuri hasil tanaman padi di padang sawah. Cara permainan pula dengan mengetuk palu dekat papan, yang mana papan itu dia letakkan di atas tanah yang berlubang. Okey, bunyi ketukan yang paling kuat diambil kira sebagai pemenang. Baik, itu sahaja daripada saya, pengenalan secara ringkas. Selebihnya saya akan serahkan kepada rakan-rakan saya untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang permasalahan ini. Kertu, nama yang cukup unik dan menarik. Apabila ditanyakan kepada orang ramai, mungkin masih ramai lagi yang tidak mengetahui apa itu kertu. Sebab itulah ianya menarik kami untuk mengkaji apakah sejarah di sebalik nama kertu itu, dan kami juga ingin mengetahui mengapa daripada pelbagai nama yang wujud di dunia ini ianya dipilih sebagai nama sebuah permainan tradisional yang wujud di negeri Malaysia, iaitu khususnya negeri Kelantan. Objektif sejarah permainan tradisional kertu adalah untuk menggali dan merawat warisan budaya yang melekat pada permainan ini melalui penelusuran asal-usul dengan fokus pada penelusuran akar budaya dan asal-usul permainan kertu. Identifikasi elemen-elemen khas seperti ritual, simbol atau makna yang terkandung dalam permainan dan perkembangan permainan kertu. Kami bertujuan untuk memahami bagaimana tradisi ini telah berkembang seiring waktu dan telusuri bagaimana permainan kertu mengalami perkembangan dan evolusi seiring berjalannya waktu. Identifikasi apakah ada variasi atau modifikasi aturan yang terjadi di berbagai daerah atau generasi dan bagaimana peranannya di dalam masyarakat. Dengan mendokumentasikan sejarah permainan ini, kami berupaya mempertahankan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya dan mengenalkannya kepada generasi mendatang. Antara sebab kumpulan kami memilih soalan apakah sejarah di sebalik nama permainan kertu ialah kerana kami ingin mengetahui mengapakah nama kertu itu dipilih sebagai nama bagi sebuah permainan tradisional. Bukan itu sahaja, keunikan nama kertu itu juga membuatkan kami ingin mengetahui lebih mendalam lagi tentang sejarah di sebalik nama kertu itu. Oleh itu, melalui soalan ini, kami dapat mengetahui bagaimanakah terciptanya nama kertu itu bagi permainan kertu ini. Selepas kami analisa tentang soalan apakah sejarah di sebalik nama kertuk, kami mendapati bahawa berdasarkan jawapan yang bersumber daripada ChatGPT, iaitu nama kertuk tersebut berasal daripada Indonesia, tidak dapat dipersetujui kerana berdasarkan daripada penyertaan Encik Muhammad Nur daripada artikel Pelestarian Permainan Kertuk dalam kalangan penduduk Kelantan, mengatakan bahawa permainan kertuk dikatakan bermula pada zaman dahulu oleh masyarakat Melayu, bukannya dari Indonesia. Ini menunjukkan bahawa permainan ketuk tersebut berasal daripada Malaysia. Bukan itu sahaja, beliau juga mengatakan bahawa permainan ketuk ini adalah salah satu seni persembahan warisan Kelantan selain daripada rebana ubi. Baiklah, persoalan saya, adakah terdapat perubahan ataupun perbezaan cara permainan kertuk ini pada zaman dahulu dan juga zaman sekarang? Sebab seperti yang kita ketahui, terdapat beberapa permainan tradisional mempunyai perubahan cara permainan sekarang dan juga
cara permainan yang dahulu. Objektif tema 2. Objektif peraturan permainan tradisional Kertuk adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang jelas dan adil bagi para peserta, memastikan kelancaran permainan dan mendorong pengalaman yang positif. Yang kedua, tujuan utama peraturan ini ialah menjaga persaingan yang sihat dan penuh keadilan di antara peserta. Okey, antara sebab kumpulan kami memilih soalan ini, adakah ada perbezaan permainan ketuk pada zaman dahulu dan zaman sekarang? Ini adalah kerana kami ingin mengetahui adakah terdapat perubahan cara bermain permainan ini dari zaman ke zaman. Ini kerana kami mendapati satu artikel yang mengkaji ehwal kehidupan dan sosial orang Kota Baru, yang mana ada di dalam kajiannya ada menyentuh tentang permainan tradisional yang lain berubah mengikut zaman. Jadi, dengan persoalan ini dapat kami mengetahui sama ada cara bermain permainan ini iaitu permainan ketuk berubah atau tidak mengikut peredaran zaman. Analisa jawapan untuk soalan kedua dari tema yang kedua ini ialah berkaitan dengan perbezaan permainan ketuk pada zaman dahulu dan juga zaman kini. Okey, berdasarkan ChatGPT, ada beberapa perubahan yang dah berlaku dalam permainan ketuk ni mengikut peredaran zaman dari segi banyak aspek. Antaranya ialah dari segi cara pertandingan dan juga cara permainan ketuk tu sendiri. Okey, menurut ChatGPT lagi, pada zaman dahulu ketuk ni dia merupakan sebahagian daripada tradisi tempatan ataupun dia digunakan sebagai upacara keagamaan. Namun pada zaman sekarang dia dah berubah kepada acara sukan tempatan ataupun kejohanan yang diadakan secara rasmi dengan aturan dan juga peraturannya yang tertentu. Okey, seterusnya jawapan yang kami peroleh melalui artikel Realiti Sosial dalam novel Orang Kota Baru. Okey, menurut para masivan dalam artikelnya itu, antara perkara yang telah berubah dari zaman dahulu ialah unsur-unsur yang berkaitan dengan agama. Hal ini disebabkan oleh perkara ini dia boleh memesongkan akidah dan juga pemahaman orang Islam. Sebagai contoh, dahulu ketuk ni dia dimainkan atas tujuan yang ada unsur percanggahan dengan agama Islam. Namun kini ia telah diubah ke arah yang lebih baiklah agar tidak memesongkan akidah pemain ketuk tersebut. Rumusan. Kajian ini memberikan rumusan mengenai sejarah ketuk di negeri Kelantan dan peraturan serta cara permainan ketuk. Rumusan bagi tema yang pertama, ketuk pada awalnya merupakan satu cara bagi petani-petani menjaga tanamannya daripada burung. Kemudian, cara ini mula berubah menjadi satu alat hiburan dalam pesta-pesta di negeri Kelantan. Bagi tema yang kedua, hasil kajian mendapati bahawa setiap permainan mestilah mempunyai peraturan dan cara permainan, akan tetapi peraturan kebiasaannya akan berubah mengikut zaman. Kemudian, saranan bagi hasil rumusan kedua-dua tema ini, terdapat beberapa saranan yang dapat kami kemukakan. Yang pertama, kami memberikan cadangan kepada pihak kerajaan memperkenalkan permainan ketuk ini pada setiap kalangan masyarakat kerana permainan ini merupakan satu seni kebudayaan yang asalnya dari sebuah negeri di dalam Malaysia. Bagi yang kedua, pihak ibu bapa mereka perlu memberi peluang kepada anak-anak mereka untuk mengetahui lebih banyak tentang seni budaya yang ada di Malaysia pada hari ini. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.